Wow, 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 wow. Ini hebat nih. Presiden UMNO setelah dia menang kes mahkamah. Makin berani dan yakin. Tahniah diucapkanlah kepada Presiden UMNO ini. Baru-baru ini Presiden UMNO ini pula, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, berkeyakinan tinggi. Memanglah baru menang kan. Biasa manusia ini bila dia menang, dia menang lupa menang lupa. Last dia lupa dia masih ada 47 lagi pertuduhan kes rasuah. Okey. Akhirnya Ahmad Zahid Hamidi memberi amaran kepada musuh UMNO. Apa amaran dia ni tuan-tuan dan puan-puan? Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkeyakinan tinggi dalam memimpin jentera parti ke arah pilihan raya umum yang akan datang. Saya sambung sikit, termasuk berenang di hujan. Di banjir. Nanti kalau ada buaya kena gigit, baru meredah hujan banjir. Jangan. Menerusi satu hantaran terbaru beliau, iaitu di Facebook rasmi milik pengerusi Barisan Nasional itu, beliau dengan lantang memberi amaran kepada musuh-musuh UMNO mengenai ramalan dalam PRU 15. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu menyatakan bahawa PRU 15 akan menjadi mimpi ngeri buat musuh-musuh UMNO, terutamanya bekas-bekas pemimpin yang melompat keluar meninggalkan parti berkenaan. Betulkah mimpi ngeri untuk UMNO, untuk musuh-musuh UMNO? Betulkah menjadi mimpi ngeri untuk musuh-musuh UMNO, ataupun ini akan menjadi mimpi paling ngeri untuk Zahid Hamidi? Persoalannya sekarang, kalau UMNO BN menang dan Zahid masuk penjara, apa gunanya juga? Apa gunanya juga? Dan juga dia dapat merasa kenikmatan UMNO BN menang. Paling-paling dia gembira di penjara lah, di dalam penjara. Paling-paling dia bergembira dalam penjara. Dia dapat cakap, tahniah menang BN UMNO. Tapi dia meraihkan di penjara. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu menyatakan bahawa PRU 15 akan menjadi mimpi ngeri buat musuh UMNO. Beliau berkata bekas pemimpin UMNO yang melompat parti akan dihukum oleh pengundi mereka. Malah kini ramai dalam kalangan golongan itu takut tewas dan ditolak rakyat kerana prestasi buruk di kawasan masing-masing. Menariknya, kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas timbalan Perdana Menteri itu dibuat selepas sehari beliau dibebaskan atas 40 pertuduhan rasuah berhubung sistem visa luar negara VLN oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam. Yakin betul dia ni. Selepas menang terus yakin habis-habisan. Tapi jangan lupa, pendakwaan sudah membuat rayuan di mahkamah. Rayuan untuk dia disemak semula, adakah betul dia menang, dia kalah kah, ulang balik kah. Jadi jangan terlampau gembira dulu. Besar kemungkinan harapan UMNO untuk kembali bangkit dalam PRU 15 makin cerserah susuran melihat keputusan mahkamah berpihak kepada Ahmad Zahid Hamidi. Belum lagi, ada satu lagi. Najib Razak sudah masuk di penjara tu. Bung Mokhtar sudah disuruh untuk membela diri. Dalam pada itu, Parti Bersatu di bawah pimpinan Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak bersetuju untuk mengadakan PRU 15 dalam masa terdekat. Muhyiddin berkata banyak perkara yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan berbanding isu pilihan raya. Harus diingat, Tan Sri Muhyiddin Yassin ada banyak dia punya ahli parlimen yang menyokong Ismail Sabri Yaakob. Kalau dia tarik, memang bubarlah. Tapi dia tidak juga tarik. Tambahnya, apa yang menjadi keutamaan pada ketika ini adalah tindakan kerajaan untuk memulihkan serta menstabilkan ekonomi rakyat dan juga negara. Sementara itu, bekas Perdana Menteri juga Tun Dr. Mahathir Mohamad turut mempunyai pendapat yang sama dengan Muhyiddin. Beliau yang juga pengerusi penaja Gerakan Tanah Air GTA berkata, waktu paling sesuai diadakan PRU 15 adalah dalam keadaan negara tenang dan bebas daripada sebarang bencana seperti banjir. Jelasnya, jika pilihan raya diadakan pada musim banjir, ia akan menyukarkan banyak pihak termasuk rakyat. Kita jumpa lagi. Bye-bye, Malaysia.
Sakit jiwa. Sakit jiwa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ada satu soalan, kamu patut jawab. Kamu patut jawab saya, sebab saya ini orang baru belajar, tidak pandai apa-apa. Jadi soalan saya senang. Kalau duit itu diubah daripada dengan cara membersihkan duit itu dengan cara pengubahan wang haram, adakah wang itu jadi duit haram? Atau masih duit haram ataupun sudah jadi duit bersih? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalaulah aktiviti itu datang daripada aktiviti pengubahan wang haram, adakah wangnya itu haram? Ketiga, jika wang itu katakanlah dia haram, orang-orang yang telah terima duit itu, adakah dia makan duit haram atau tidak? Yang ini saya betul-betul mau tahu. Kesian jugalah kalau kita, contoh saja, ada kawan buat sesuatu perkara, contohnya pengubahan wang haram. Lepas tu daripada keuntungan pengubahan wang haram itu, dia bagi kepada kita, kita makan, katakan haram, nah makan duit haram, geng. Satu keluarga makan duit haram. Inilah yang saya mau tanya ini. Kenapa? Sebab kenapa Najib Razak sedang dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan 2,28 bilion. Daripada mana? Daripada Syarikat Pelaburan Negara. 2,28 bilion dengan 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Jadi soalan saya sekarang, Najib Razak kalau dia kalah, disahkan dia membuat aktiviti kegiatan haram ini, yaitu pengubahan wang haram ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan makcik-makcik, pakcik-pakcik? Lagi kesian kalau ada masjid kah, surau kah, gereja kah, kuil kah, tokong kah, apa sajalah yang telah terima wang hasil daripada pengubahan wang haram itu. Waduh, ini sangat pening kepala. Harap-harap Najib Razak tidak buat itulah. Harap-harap dia tidak buat itu. Jadi harap-harap dia tidak lakukan itu. Saya yakin tidaklah, jangan risau. Tapi yang pasti makcik-makcik, pakcik-pakcik, Najib Razak ada 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Wah, ini teruk nih, teruk betul ini. Jumlah duit dia 2,28 bilion pula itu, bukan sikit. Bukan 20 ringgit, bukan 200, bukan 2.000, bukan 200.000, bukan 2 juta. 2 bilion. 2 bilion. 2 bilion dengan 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Aduh, pening kepala. Dan sekarang ini Najib Razak sudah berada di penjara Kajang kerana kes SRC International. Jadi saya minta tolong kepada kamu yang pandai, tolong kasih teranglah, kamu komen di ruangan komen. Apa hukum hakam benda-benda macam begitu? Adakah Najib Razak buat pengubahan wang haram? Dan kalau orang yang dapat wang daripada pengubahan wang haram, apa hukum hakamnya? Kita jumpa lagi. Bye-bye.